弟兄姐妹们，大家早上好。 Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. 今天是我们百良安华语区的众弟兄姐妹们在一起来敬拜上帝。 Hari ini adalah ibadah bersama dalam Klasis Priangan. 我们要开始今天早上的崇拜会。 Kita akan memulai ibadah pada pagi ini. 会众请站立，我们要来赞美我们的神。圣徒起来歌唱。 Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan KPPK 9, umatnya pujilah. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们今天早上的主日崇拜开始，是我们有相信我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。阿们。 Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督与你们同在。也与你同在。 十里经文是在马可福音10章42到43节。 Bacaan pembuka pada ibadah hari ini adalah diambil dari Markus pasal 10 ayat 42 hingga 43. 耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人。” Mazmur 10 ayat 42 hingga 43, demikian bunyinya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." 我们来唱一首诗，我最全归耶稣，在圣教诗歌185。 Mari kita menyanyikan KPPK 185, Ku tinggalkan dosaku. Dosaku pada domba kudus, dan
我们来做认罪的祷告。 Mari kita melakukan doa pengakuan dosa. 在我们的生活当中，我们可能不小心犯了罪，但是我们却不知道，我们得罪了神。让我们在神面前承认我们的过犯，求主来洗净我们一切的不义。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，我们是一个罪人，我们时常得罪你，甚至有的时候我们故意的犯罪，我们是不好的人。但是主，你那么爱我们，你每次给我们机会，让我们可以悔改。主啊，谢谢你给我们这个机会，你的恩典够我们用。主啊，求你加添力量给我们，在我们的生活当中，我们每时每刻仰望主。主啊，成为我们的力量，让我们成为别人的祝福，也成为光，成为盐，能够照亮我们的四周围。谢谢主，我们将今天早上的崇拜会完全的交托，求主带领我们今天早上的崇拜。谢谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿门。阿门。弟兄姐妹们，请站立，我们来宣读恩典信息。 Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan membacakan berita anugerah dari Tuhan. 以赛亚书55章第6到第7节。 Dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. 当趁耶和华可行找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离去自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜惜他。当归向我们的神，因为神必狂行赦免。这是上帝的恩典信息。 感谢上帝。Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dalam berita anugerah yang ditulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekati. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah。弟兄姐妹们，请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 我们来唱一首诗，赐给我们的家庭， Kita 赐福 menyanyikan, 给我们的家庭。 kita akan menyanyikan nyanyian Berkati Keluargaku. Tuhanku, ku datang padamu, ku sembah padamu, karena kasih-Mu yang besar. Berkati mamaku, dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan,
kami sembah. Hanya Kau, Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau, Yesus. Tuhanku, Oh Tuhanku, ku datang padamu. Ku sembah padamu karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku serta semua keluargamu. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahaya, di dalam doa mama, di dalam doa papa, Yesus di hanya Kau, Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau, Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau, Yesus. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau, Yesus. Mari kita sehati berdoa. 天父，感谢你给我们这段宝贵的时间来聆听神的话。 Tuhan, terima kasih sudah memberi kami kesempatan yang sangat berharga ini untuk mendengarkan firman-Mu. 我们已经准备好了，求神来对我们说。 Kami sudah siap untuk menerima sabda Tuhan. 求你洁净你两位软弱的使女，使我们能够配搭得好，把主的真理传达得清楚明白。 Kuduskan kedua hamba-Mu yang sangat terbatas ini dan lemah, kiranya apa yang disampaikan sungguh dapat disampaikan dengan benar dan jelas. 祷告，奉耶稣的名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们来读圣经希伯来书5章1至10节。 Mari kita membaca kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. 凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，唯要献上礼物和赎罪祭。 Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. 他能体谅那预谋和思想的人，因为他自己也是被软弱所捆。 Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. 因此，他理当为百姓和自己献上赎祭， yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. 第
第4节，他这大祭司的尊荣没有人自取，唯要蒙上帝所召，像亚伦一样。 Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil itu untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. 如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的哪一位。” Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." 就如经上又有一处说：“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。” Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." 基督在肉体的时候，既大声哀哭、流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。 Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. 他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。 Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 他既得以完全，就为反顺从他的人成了永远得救的根源。 Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 并蒙上帝照作麦基洗德的等次，称他为大祭司。 Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. 这是上帝的话，凡听了并存在心里的人有福了。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 哈利路亚！ Haleluya. “百良安华语区会的众弟兄姐妹们，主内平安。 Saudara-saudari Gereja Kelasis Priangan, selamat pagi. 感谢神的恩典，我们又有机会在线上参加双语主日崇拜会。 Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita sekali lagi dapat mengikuti dua bahasa dalam ibadah ini. 今天是家庭月的第3周， Hari ini merupakan minggu ketiga dari bulan keluarga. 这个月我们都在传讲有关家庭的信息。这个月我们都在传讲有关家庭的信息。 Dalam satu bulan ini kita terus mengkhotbahkan mengenai keluarga. 我们盼望每一个家庭都得做更新而改变。 Kita berharap setiap keluarga dari jemaat semua diperbaharui dan diubah 成为幸福和蒙福的家庭。 menjadi keluarga yang bahagia. 今天我们讲到的主题是基督，我家庭的大祭司。 Tema khotbah hari ini adalah Kristus, imam besar keluargaku. 请问，旧约第一位大先知、大祭司是谁呢？ Permisi tanya, siapakah imam besar pertama dalam perjanjian lama? 请猜猜看是谁呢？ Coba pikir, siapa? 可能师母可以代表众弟兄姐妹来回答。 Yaitu Harun, saudara laki-laki Musa. 对了，就是摩西的哥哥亚伦。 Yaitu kakak daripada Musa, Harun. 亚伦子子孙孙都是做大祭司。 Keturunan Harun menjadi imam besar turun-temurun. 我们知道说亚伦是属于利未支派的。 Kita tahu bahwa Harun termasuk dari suku Lewi.
那按照旧约的祭司体系，只有利未支派的后裔才可以做祭司。 Menurut peraturan imam perjanjian lama, hanya keturunan suku Lewi yang boleh menjadi imam. 那耶稣基督是来自犹大支派，是怎样可以做大祭司呢？ Nah, Yesus berasal dari suku Yehuda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi imam besar? 那答案在希伯来书的第5章。 Jawabannya ada di Ibrani pasal 5. 我们要来看呢，基督做大祭司是按照麦基洗德的等次，在第5节。 Jadi Kristus sebagai ayat pasal Ibrani 5 ayat yang kelima. Kristus menjadi imam besar itu menurut peraturan Melkisedek. 他不是自己荣耀做大祭司，说我要做大祭司就可以做大祭司，不是这样的。 Dia tidak demi untuk memuliakan dirinya sendiri, terus dia menjadi imam besar. 是上帝所指派他的。 Tetapi dia ditunjuk oleh Allah 第 sendiri. 6节告诉我们说，经上记著说，你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。 Nah, ayat 6 mengatakan, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. 然后在第10节呢，他蒙上帝照着麦基洗德的等次，称他为大祭司。 Dan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. 那可能接下来我们会问，这个麦基洗德是谁呢？ Mungkin selanjutnya kita akan bertanya, siapakah Melkisedek ini? 那麦基洗德呢，就是预表耶稣基督。 Nah, Melkisedek dia tuh gambaran dari Tuhan Yesus. 我们可以看希伯来书的7章1到3节。 Kita dapat melihat Ibrani 7 ayat 1 sampai 这 3. 段经文呢，也取自在从创世纪14章17到20节那边引过来的。 Juga terdapat di kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. 那来看希伯来书的第7章第1节，这麦基洗德就是撒冷王，又是至高上帝的祭司，本是常年为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候呢，就欢迎他，给他祝福。 Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. 7章2节告诉我们说，亚伯拉罕也将自己所得来的取1/10给他，他头一个名字翻过来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。 Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. 第3节告诉我们说，他无父无母无主仆无生之始无命之终，乃是与上帝的儿子相似。 Ayat ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. 弟兄姐妹，从这3节经文我们可以看到呢，这个麦基洗德拥有2个职分，就是君王与祭司。 Nah, dari pembacaan yang tadi kita baca, kita menemukan bahwa Melkisedek memiliki 2 status, yaitu satu Raja Salem dan Raja Damai Sejahtera. 君王和祭司。 Ya, Raja Imam dan Raja Damai. 然后呢，耶稣是按照麦基洗德的等次作为大祭司的。 Dan Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. 所以耶稣也有2个职分，就是君王和祭司。 Maka Tuhan Yesus pun memiliki 2 status, yaitu imam
dan raja. 麦基洗德名字的意思就是仁义王，耶稣是仁义王。 Nah, arti dari Melkisedek yaitu raja. Sebentar. Raja kebenaran. 耶稣就是仁义王。 Yesus adalah raja kebenaran. 麦基洗德又名撒冷王，也就是平安的意思。 Nah, Melkisedek juga disebut sebagai Raja Salem, yaitu Raja Damai. 耶稣也就是和平的君。 Yesus Kristus juga adalah Raja Damai. 麦基洗德无父无母无主仆无死之死无生之死无命之终。 Nah, Raja Melkisedek itu tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak ada awal dan tidak ada kesudahan. 这不是说真的他没有父母啊，他没有主仆啊，没有生没有死，只不过呢，圣经没有记载罢了。 Bukan berarti dia benar-benar tidak beribu, berbapa, atau bersilsilah, atau tidak ada awal dan akhir. Bukan itu. 那么为什么圣经没有记载呢？ Tetapi kenapa Alkitab tidak mencatatnya? 因为麦基洗德是用来预表耶稣的。 Karena itu untuk menggambarkan atau sebagai gambaran Tuhan Yesus. 所以没有记载这些事， Sehingga tidak dicatat hal ini. 使他与神的儿子耶稣很相似。 Karena dia tuh mirip sekali dengan keadaan Tuhan Yesus. 第三，我们看这个旧约祭司和基督有它相同和不同的地方，这一方面是不同的地方。 Nah, yang ketiga kita akan melihat bahwa persamaan dan perbedaan imam perjanjian lama dan Kristus. 耶稣为祭司是上帝启示立的， Tuhan Yesus menjadi imam, imam besar itu atas sumpah dari Allah sendiri. 旧约祭司原不是启示立的。 Dan imam-imam yang ada di perjanjian lama itu bukan diangkat atas satu sumpah. 那这一段我们可以从希伯来书7章20到22节可以看到。 Kita dapat melihatnya di Ibrani 7 ayat 20 sampai 22. 第二点呢，旧约祭司数目本来很多，因为有死各节不能长久。 Nah, di perjanjian lama imam itu banyak. Itu sangat banyak, tapi karena ada batasan ya, kematian tidak bisa berlanjut lama. 那耶稣呢是永远长存的，他祭司的责任呢是长久不更换的。 Tetapi Yesus adalah keberadaannya itu adalah selama-lamanya. Dan status dia sebagai imam juga seterusnya tidak akan berubah. 凡靠着他见到上帝面前的呢，他都能够拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。 Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. 这一段经文我们可以看希伯来书的7章23到25。 Nah, bagian ini kita bisa melihat Ibrani 7 ayat 23 sampai 25. 第三点，我们可以看见旧约圣经旧约祭司的责任呢是献上礼物和赎罪祭。 Nah, kita selanjutnya melihat bahwa imam adalah orang yang dipilih Allah untuk melayani di bait Allah. Tugasnya adalah mempersembahkan korban atas nama umat, berdoa dan memberkati mereka. 那希伯来书第5章1到3节告诉我们， Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 3 mengatakan, 大祭司主要的责任就是为百姓的罪献上礼物和祭物。 tugas utama daripada imam itu adalah mereka tuh mempersembahkan korban. 大祭司在赎罪日呢，要进入至圣所朝见神，首先为自己的罪献上赎罪祭，然后呢，就为整个以色列
民献上赎罪祭。 Nah, imam besar itu pada hari penebusan dosa itu mereka akan masuk ke ruang maha kudus. Dan pertama-tama mereka harus mempersembahkan korban penebusan dosa terlebih dahulu untuk diri sendiri. Setelah itu baru dia mempersembahkan korban untuk umat pilihan Allah. 但是耶稣基督是最伟大的大祭司， Tetapi Yesus Kristus adalah imam besar yang paling agung. 他不需要为自己献上赎罪祭，因为他本身没有罪。 Dia tidak perlu lagi mempersembahkan korban penebusan dosa karena dirinya sendiri tidak berdosa. 耶稣在十字架上一次将自己没有罪的身体献上，就成了有效的赎罪祭。 Nah, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia sekali mempersembahkan dirinya, maka sudah menjadi suatu penebusan dosa untuk selama-lamanya. 那第四点呢，我们可以看到旧约祭司天天都要站在圣殿里侍奉神，屡次的献上一样的祭物，这祭物呢却永远不能除罪。 Nah, yang keempat, imam di perjanjian lama itu mereka setiap hari harus melayani Tuhan dan sering sekali mereka mempersembahkan korban. Dan korban ini tidak bisa untuk menyucikan dosa. Tetapi Kristus 不能 dia 等一下 啊 然后呢，接下来我们看希伯来书的10章12节，耶稣呢却不是这样，耶稣基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝右边坐下来了。 Nah, Ibrani 10 ayat 12 mengatakan bahwa ia mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. 耶稣已经完成了救赎的工作，已经坐在上帝的右边，做什么呢？成为大祭司，为所有的信徒祷告。 Tuhan Yesus sudah menggenapi tugas penebusan dosa. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk apa? Yaitu sebagai nabi besar dan terus berdoa untuk kita. 弟兄姐妹们，基督是我们家庭的大祭司， Bapak Ibu sekalian, Kristus adalah imam besar keluarga kita. 他已经将自己献上为祭， Dia sudah mempersembahkan diri sebagai korban. 背负了我们的罪孽，赦免了我们的罪。 Dan dia sudah memikul dosa kita, menghapuskan segala dosa 拯 kita. 救了我们的生命， Dan sudah menyelamatkan hidup kita. 我们应当向上帝献上感恩的祭。 Sepatutnya kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah. 并且要知道，耶稣为我们死，是要叫我们为主而活。 Dan kita harus mengetahui bahwa Yesus mati untuk kita supaya kita hidup untuk Tuhan. 所以现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。 Maka sekarang yang hidup bukanlah aku, tetapi Kristus hidup di dalam aku. 并且耶稣也成为我们一家之主， Dan Kristus juga menjadi kepala keluarga kita. 所以我们应当效法耶稣基督， Maka seharusnya kita meneladani Tuhan Yesus. 愿意牺牲自己，愿意饶恕人。 Rela untuk berkorban dan mau untuk mengampuni orang lain. 那一家人常常在一起，免不了会有摩擦，会有不同的意见。 Jika satu keluarga bersama-sama, ya tidak terhindari bahwa sering ada gesekan-gesekan atau beda pendapat. 那有耶稣大祭司成为我们家庭的大祭司，有耶稣成为我们家庭的大祭司，我们应当彼此饶恕。 Nah, jika Yesus Kristus di keluarga kita sebagai imam besar, maka kita pasti akan bisa saling
mengampuni. 不要牢牢的记住人家的错， Jangan terus mengingat kesalahan orang. 那会成为我们的心中的苦毒。 Maka itu lama-lama akan menjadi suatu kepahitan di dalam hati 会 kita. 伤害我们的心灵， Bisa merusak hidup rohani kita. 会抢夺了我们的喜乐， Bisa merebut sukacita di dalam hati 也 kita. 对我们的健康不好。 Dan juga akan merusak kesehatan 那怎么 kita. 办呢？ Jadi harus bagaimana? 饶恕他吧， Ampuni sajalah. 这么容易吗？ Apakah mudah? 不容易。 Tidak mudah. 但是呢，不容易不等于不可能， Walaupun tidak mudah, tidak berarti tidak mungkin. 因为上帝凡事都能。 Karena bagi Tuhan segalanya bisa. 所以呢，唯一的途径、唯一的道路，就是我们自己要回到上帝面前。 Dan satu-satunya jalan yaitu kita harus kembali kepada Tuhan. 我们要与上帝建立更密切的关系。 Kita membangun suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. 我们求上帝医治我们受伤的心灵。 Kita mohon Tuhan menyembuhkan hati kita yang terluka. 我们求主除去我们心中的苦毒。 Kita mohon kepada Tuhan hilangkan kepahitan di dalam hati kita. 当上帝医治了我们受伤的心之后， Ketika Tuhan sudah menyembuhkan luka hati kita, 当我们心中不再有苦毒的时候， ketika hati kita sudah tidak ada kepahitan, 我们就有上帝的能力来饶恕人。 maka kita akan memiliki suatu kekuatan untuk bisa mengampuni orang 所以 lain. 第一个重要的就是我们自己要回到上帝面前，跟他建立更密切的关系。 Maka langkah pertama yang sangat penting yaitu kita kembali kepada Tuhan, membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. 我们才有力量去饶恕人。 Maka kita akan memiliki satu kekuatan untuk mengampuni orang lain. 接下来一件事很重要，记得不饶恕人、记恨人也是罪。 Satu hal yang harus kita ingat, kita terus mengingat kesalahan orang lain dan tidak mengampuni dia, itu juga merupakan satu dosa. 所以在耶稣在教导门徒祷告的时候， Maka saat Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, 其中一句话也常常我们祷告的一句话，就是在马太福音第6章12节。 itu kalimat itu juga sering kita doakan di dalam Matius pasal 6 ayat 12. 就是主导文这样说：赦免我们的罪，如同我们赦免了人的罪。 Yaitu yang terdapat di dalam doa Bapa kami, isinya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 当我们这样讲的时候， Ketika kita mengucapkan kalimat ini 当我们这样祷告的时候， dan kita berdoa 我 demikian, 们在想，我们真的有饶恕那个人吗？像耶稣饶恕我一样吗？ kita harus berpikir, apakah saya mengampuni orang itu seperti Tuhan Yesus mengampuni saya? 接下来，耶稣在教导他们很重要的功课。 Selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka satu pelajaran yang sangat 就是 penting. 在主导文接下来的2节，耶稣说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父必饶恕你们的过犯。” Nah, kalimat selanjutnya, jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita atau kesalahan kita. 第15节，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。 Jika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. 弟兄姐妹们，如果上帝不饶恕我们，不饶恕我们的过犯，我们就糟糕了，我们就很惨了。 Jika Tuhan tidak mengampuni kesalahan dosa kita, maka gawatlah kita. 所以呢，如果要上帝饶恕我们，我们必须饶恕别人的过犯。 Maka jika kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita sendiri harus mengampuni kesalahan dan dosa orang lain. 现在我们大家想一想， Coba kita berpikir,
在我一生中，我现在还非常恨哪一个人？ Di dalam kehidupan kita, siapa yang paling saya benci? 到这个时候啊，我还不能够原谅他。 Sampai saat ini, saya masih belum bisa untuk memaafkan dia. 这时候，求主给你力量， Saat ini, mohonlah kepada Tuhan memberi Anda kekuatan 来饶恕他， untuk mengampuni 并愿意与他和好。 dan mau berdamai dengan orang itu. 记得耶稣基督是我们家庭的大祭司， Ingat, Yesus Kristus adalah imam besar dalam keluarga kita. 我们一家人都要和好。 Di dalam satu keluarga, kita harus hidup damai. 基督是我们家庭的大祭司， Kristus adalah imam besar dalam keluargaku. 在有基督在我们家中，无论什么风浪都可以平静。 Jika Yesus berada di dalam rumah kita sebagai imam besar, maka walaupun ada badai, topan, maka semuanya akan bisa ditenangkan atau menjadi tenang. 耶稣已经拯救了我们， Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. 耶稣也必拯救了我们的家庭。 Dia juga pasti mau menyelamatkan keluarga kita. 耶稣愿意接纳不完全的我们。 Yesus bersedia menerima kita, orang yang tidak sempurna. 我们也要效法耶稣，接纳不完全的家人。 Kita juga harus belajar meneladani Tuhan Yesus dan menerima ketidaksempurnaan dari anggota keluarga kita. 我们一家人应当彼此接纳， Dan setiap anggota keluarga itu harus saling menerima. 不但接纳家人的优点，也要接纳家人的缺点。 Bukan saja menerima kelebihan mereka, tetapi juga menerima kekurangan mereka. 才有可能过一个幸福和蒙福的家庭，来荣耀上帝的名。 Sehingga ketika kita jalani kehidupan keluarga yang demikian, maka keluarga kita akan bahagia dan dapat memuliakan nama 我 Tuhan. 相信在座的弟兄姐妹，正在听到的弟兄姐妹，多么盼望有一个快乐、幸福和蒙福的家庭。 Dan saya yakin Bapak Ibu yang saat ini itu sangat merindukan sebuah keluarga yang bahagia. 你有这样的渴慕，上帝必定给你的。 Jika kita memiliki kerinduan yang demikian, Tuhan pasti akan memberikan. 从我们开始， Mulailah dari diri kita 从我们 sendiri. 开始效法耶稣基督的榜样。 Mulai dari diri kita sendiri untuk meneladani yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 有耶稣基督的爱从我们的身上、生活上流露出来。 Dan kasih Kristus mengalir melalui diri kita. 那我们的家庭有爱的家庭，就是幸福的家庭，就是蒙福的家庭。 Maka keluarga yang memiliki kasih itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. 最后，我要讲一个见证来结束今天的讲道。 Terakhir saya akan menceritakan sebuah kesaksian untuk mengakhiri khotbah hari ini. 在一个家庭里面，丈夫或是父亲就是祭司。 Di dalam satu keluarga, suami atau ayah itu adalah imam. 他有责任来关心家人的信仰，关心家人的灵命。 Dia bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani keluarganya. 除了工作要供应家人日常的需要， Selain dia bekerja untuk menafkahi kehidupan sehari-hari, 他也更要关心家人的信仰，他们的灵命。 terlebih dia harus memperhatikan kehidupan kerohanian keluarga. 几年前，当我还在迦南堂瞻杯准堂会侍奉的时候， Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih melayani Bajem Kanaan di Jambi, 那有一个姐妹因为不能够来教会来上这个学道班，我就去她的家教她。 ada seorang saudari
karena dia tidak bisa ke gereja untuk mengikuti kelas katekesasi, maka saya yang pergi ke rumahnya untuk mengajari dia. 他一边照顾孩子，孩子还小，睡在摇篮里。 Dia sambil menjaga anaknya karena anaknya masih kecil dan tidur di buayan. 他一边摇着他的摇篮，一边上课。 Sembari dia mengayunkan buayan itu, sembari dia belajar. 一个星期一次， Seminggu sekali. 几个月后呢，就这样上完了学道班的课程。 Setelah beberapa bulan, maka selesailah pelajaran katekesasi. 那到了12月份的时候，有成人和小孩的洗礼。 Dan pada bulan Desember ada baptisan untuk orang dewasa dan anak-anak. 那我们就把这些名单寄到我们的母会野城迦南堂。 Dan nama-nama yang mau dibaptis itu kami kirim ke Kanaan induk, gereja induk. 那迦南堂就把这个洗礼证弄好了，就寄到张杯准堂会去。 Lalu dari jemaat induk itu sudah membuat semua buku baptisan juga piagam baptis. 啊，但要洗礼的前一个星期，这位姐妹打电话来， Seminggu sebelum dibaptis, saudara ini menelepon saya. 她说我不要洗礼了。 Dia mengatakan, saya tidak jadi dibaptis. 我问她为什么呢？ Nah, saya bertanya, kenapa? 她说我不好意思跟我的朋友。 Saya tidak enak sama teman-teman saya. 那因为她的朋友哦，一个星期一次来她家里教她圣经，教她一些其他的刊物。 Karena setiap minggu teman-temannya itu datang ke rumahnya untuk mengajari dia Alkitab dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. 啊，我要注明哦，她的圣经跟我们的圣经是不一样的。 Nah, ada catatan. Alkitab yang mereka pakai berbeda dengan Alkitab kita. 他们不可以庆祝圣诞， Mereka tidak boleh merayakan Natal. 他们不可以领受圣餐。 Mereka tidak boleh menerima 若 perjamuan 是生 kudus. 病需要血，也不可以输血。 Nah, jika mereka sakit juga tidak boleh menerima transfusi darah. 哇，这个时候呢，我要找谁？我就是找她的丈夫。 Nah, udah begitu akhirnya saya mencari suaminya. 我对她的丈夫说 Saya berkata kepada suaminya, 哎，你是个很虔诚的基督徒， kamu adalah orang Kristen yang taat. 你在家里是祭司， Di dalam keluarga, Anda berperan sebagai imam. 你有责任关心你家人的信仰。 Anda memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupan kerohanian keluarga. 你知道你妻子的朋友的信仰是不合我们的圣经的， Anda tahu bahwa kepercayaan dari teman-teman istri Anda itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. 你的信仰是正确的， Iman kepercayaan Anda itu benar. 你有责任带领你的妻子和孩子接受正确的信仰。 Dan Anda bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu iman kepercayaan yang benar kepada mereka. 他说：“好的，我会劝勉他。” Dan dia mengatakan, iya, saya akan mencoba untuk menasehati. 感谢主，洗礼的那一天早上， Puji syukur pada Tuhan, pada suatu paginya tibalah saat untuk menerima hari baptisan. 我听见有走路的声音， Saya mendengar ada seseorang yang sedang berjalan 我就注意看一下， dan saya coba perhatikan. 哎，我看见他来了， Akhirnya saya melihat, nah saudari itu datang. 穿着白衣黑裙，带着微笑到教会要来领受洗礼。 Dia memakai baju putih, rok hitam, dengan penuh senyuman. Dia datang untuk menerima 我 baptisan 非 kudus. 常的高兴，感谢主。 Saya sangat senang dan saya bersyukur kepada 那 Tuhan. 接下来的一个主日是幼洗，给孩子洗礼的。 Dan minggu berikutnya adalah baptisan untuk anak-anak. 她和她的丈夫带着4个孩子到教会来领受幼儿洗礼。 Dia dan suaminya membawa 4 anaknya yang masih kecil untuk datang ke gereja menerima baptisan. 感谢主，直到如今，他们一家人忠心跟随主，
忠心侍奉主。 Sangat bersyukur sampai saat ini keluarga mereka masih setia beribadah dan juga setia dalam melayani Tuhan. 所以作为父亲、母亲的，我们非常关心我们家人的灵命，他们的信仰。当然，我们自己本身要成为好榜样。 Ya, sebagai orang tua harus sangat memperhatikan kehidupan atau iman rohani keluarga kita. Tapi jangan lupa, kita sendiri pun harus mempunyai suatu teladan yang baik. 耶稣基督是我们家庭的大祭司。 Yesus Kristus adalah imam besar dalam keluargaku. 作为家长的，我们在家庭里面，我们也是祭司。 Dan sebagai orang tua di dalam keluarga itu, kita juga berperan sebagai imam besar. 我们要忠心的跟随主、侍奉主。 Kita harus dengan setia mengikut Yesus dan melayani Tuhan. 我们要带领我们全家人来跟随主。 Kita harus memimpin seluruh anggota keluarga untuk mengikut Yesus. 当我们忠心跟随主，我们唯一的盼望有主的爱在我们的家庭，我们就有一个幸福和蒙福的家庭。 Jika demikian, maka seluruh anggota keluarga itu mengikut Yesus, setia kepada Yesus, maka keluarga kita adalah keluarga yang diberkati. 我们在主面前安静的祷告。 Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan untuk berdoa. 为我们的家庭祷告。 Berdoa untuk keluarga kita. 求主祝福我们的家庭。 Mohon Tuhan memberkati keluarga kita. 求主加添我们的信心。 Kiranya Tuhan menambah-nambahkan iman kepercayaan kita. 使我们忠心敬拜主。 Sehingga kita setia dalam beribadah. 天天要为自己的子孙来祷告， Setiap hari kita berdoa untuk anak cucu kita. 让他们的信心也能够不断的成长， Sehingga iman kerohanian mereka juga terus bertumbuh. 继续为主结果子， Terus berbuah bagi 生命也不断的得做改变。 dan hidupnya terus diubahkan. Amin。 Amin. “弟兄姐妹们，大家请站立。 Jemaat diundang bangkit berdiri. 我们要宣读《使徒信经》， Kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. 让我们以历代现今和将来众信徒一起宣告我们的信仰。使徒信经回想我们受洗的承诺。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 我们先用中文宣读。 Kita akan mengikrarkan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本幼彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。 第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kesetujuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 代祷事项，我们请林牧师来带领。 Silakan duduk, doa syafaat kami minta Pendeta Lydia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau memberi kami satu kesempatan yang begitu indah. Kami boleh langsung berdoa kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pandemi COVID-19 sudah semakin mereda di negara kami. Kami mohon Tuhan terus menolong supaya bisa cepat berhenti. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berlanjut. Kiranya Tuhan terus menolong semua bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan semua warga bisa menerima vaksinasi untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua umat Tuhan. Tuhan terus menolong, menuntun di dalam kesulitan mereka tetap tabah, tetap kuat, tetap di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap yakin Tuhan pasti buka jalan, karena Tuhan adalah jalan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, baik mereka di rumah, baik mereka di rumah sakit, mohon Tuhan menjamah mereka, memberi kesembuhan pada mereka. Ketika mereka sakit, mereka sungguh merasakan mereka tidak sendirian. Ada Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan bersama mereka menanggung kesakitan itu. Tuhan tolong tambahkan iman kepada mereka, menghibur, menguatkan mereka. Terutama keluarga yang mendampingi. Tuhan juga memberi kesehatan yang baik, juga ada damai sejahtera, sukacita di hati. Yakin Tuhan pasti menolong dan memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memperlancar usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu setia mendengar seruan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. 历代志上29章13到14节，我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。我算什么？我的名算什么？既能如此乐意奉献，因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。 Nah, persembahan pada pagi ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Demikianlah bunyinya.
Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab kami padamulah segala-gala dan jangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 弟兄姐妹可以将奉献汇到各自的堂会。 Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing atau melalui QR Code yang ada.弟兄姐妹们，请站立。 Jemaat diundang bangkit berdiri. 奉献祷告，我们请纪委长老来带领。 Kita akan memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih pada pagi ini kami dapat mengikuti ibadah dan kami mendengar firman-Mu yang baik ini. Firman-Mu kiranya dapat disimpan di dalam hati kami, juga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Tuhan, kami siapakah ini? Kami siapakah ini yang mampu memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan kalau bukan dari Engkau. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk baik dalam perluasan kerajaan-Mu. Demikian doa kami dalam pengucapan terima kasih Tuhan. Amin. 弟兄姐妹们，请整人站立。我们要唱一首是被修复的家庭。 Jemaat tetap berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan dengan pemulihan keluarga. Saatnya Tuhan kan merawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan merawat keluargaku. Ini waktunya
aku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. 弟兄姐妹们，当将我们的心仰望上帝，我们将我们的心仰望上帝，当成为基督的见证，感谢上帝，赞美上帝。从今时直到永远。我们来领受上帝的祝福。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kedatangan Kristus kembali. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到主再来。哈利路亚。弟兄姐妹们，我们的聚会到此结束，愿上帝赐福大家。 Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.